Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Saya 141. Ha? Hari ni 142. Oh dah habis juzuk 1 lah. Ada bawa puluk kuning tak? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaqulu as-sufaha minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Qul lillahi al-masyriq wal maghrib yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Okey, cuba terjemah. Sayaqulu, jumpa tak? Dia fi'il mudhari'. Kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il ni ada 3 kan. Satu fi'il madhi yang menunjukkan yang lepas. Yang kedua fi'il mudhari' menunjukkan sedang ataupun akan. Yang ketiga fi'il amar yang menunjukkan perintah. Jadi di sini sayaqulu, fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Yang mana fi'il mudhari'? Sayaqul ke yaqul? Yaqul saja. Jadi kalau yaqul fi'il mudhari', bila yaqul sahaja, dia kemungkinan menunjukkan sedang ataupun akan. Tapi kalau tambah sin, sa yaqulu, makna dia akan. Dia tak mungkin makna sedang. Okey? Jadi bila tambah sin, fi'il mudhari' itu menunjukkan apa? Satu, akan. Yang kedua, menunjukkan benda tu pasti akan berlaku. Boleh? Jadi bila tambah sin pada fi'il mudhari', ada 2 maksud. Pertama, menunjukkan akan berlaku. Yang kedua, menunjukkan pasti akan berlaku. Okey, apa beza pula dengan saufa? Pernah dengar tak saufa? Pernah, ha? Di mana? Di mana dengar tu? Saufa ta'lamun. Dalam Quran. Surah apa? Surah apa? Surah apa, makcik? Tak ingat. Alhaakumut takatsur ada? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun, bila sebut ta'lamun, fi'il mudhari' sama ada menunjukkan sedang tahu ataupun akan tahu. Tapi kalau tambah sawfa ta'lamun, dia hanya menunjukkan akan. Okey. Jadi kalau sawfa ta'lamun menunjukkan akan. Kalau sa, sin sahaja, menunjukkan akan juga. Apa beza sin dengan sawfa? Sawfa tu menunjukkan akan berlaku jauh sikit, lama sikit. Kalau sin menunjukkan akan berlaku tapi dekat. Boleh? Sebab tu dalam surah Alhaakumut Takatsur
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak, kamu akan tahu. Bila tu akan tahu? Bila? Bila ni? Bila mati. Ataupun bila kiamat. Okey. Tahu apa ni? Tahu apa? Akibat perbuatan yang ada kaitan dengan alhaakumut takatsur. Akibat perbuatan kamu yang lalai dengan takatsur. Apa makna takatsur? Sibuk dengan harta banyak, sibuk dengan anak, sampailah masuk kubur. Kamu tak sedar, dah masuk kubur baru tersedar. Saufa ta'lamun. Boleh? Boleh tahu beza sin dengan saufa. Okey. Jadi dalam ayat ni sayaqulu sufaha, akan berkata as-sufaha. Sufaha ni jamak, plural, menunjukkan ramai. Kalau seorang safihun. Okey, apa makna safihun? Bodoh. Kalau terjemah bahasa Melayu, bodoh. Okey, apa pula makna bodoh? Tak pandai. Dia ni tak pandai matematik. Adakah bodoh? Tadi kata bodoh adalah tak cerdik. Dia ni tak pandai memasak. Adakah dia bodoh? Tak. Jadi perkataan apa yang tepat? Saya tak tahu. Dia terjemah apa tu? Sufaha. Orang-orang bodoh. Jadi apa? Kurang akal. Ni Tuhan nak kata pada siapa ni? As-sufaha minan nas. Orang-orang bodoh daripada manusia. Orang Yahudi kan? Apa sebab Tuhan kata dia bodoh? Apa sebab? Adakah dia fail dalam matematik? Tak. Adakah bila dia buat kerja tak pernah menjadi? Tak. Habis sebab apa? Ma wallahum. Apa yang akan dikatakan oleh orang Yahudi ni? Apa dia? Ma wallahum. Apakah yang memalingkan mereka? Walla ni memalingkan. Kalau fi'il amar apa dia? Fawalli wajhaka. Walla wali. Kalau ramai wallu. Okey. Jadi apa akan yang dicakapkan oleh orang Yahudi? Ma wallahu. Apakah yang memalingkan mereka? Mereka tu siapa dia? Orang beriman. An qiblatihim, dari kiblat mereka. Allati, yang kanu, adalah mereka alaiha, ke atasnya, iaitu kiblat yang mereka menghadap. Kiblat tu apa dia? Kiblat apa ni? Baitul Maqdis. Okey, setakat ni faham tak? Itu Tuhan nak bagi tahu apa yang akan dikatakan oleh orang Yahudi bila Allah tukar kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah. Apa yang akan dikatakan oleh orang Yahudi? Dia kata kepada orang Islam, apa sebab ni mereka tukar kiblat mereka? Apa maksud ayat ni? Makna Tuhan nak bagi tahu orang Yahudi ni, bila Tuhan tukar je kiblat, mereka engkar, mereka tak patuh, mereka tak ikut. Bukan setakat tak ikut, mereka bantah pula. Dia persoalkan. Dia kata apa? Apa pasal ni nak tukar-tukar kiblat ni? Itu pun kiblat mereka sebenarnya, bukan kiblat orang lain. Jadi sebab ucapan itu, Tuhan kata mereka ini adalah bodoh. Pasal apa bodoh? Sekarang kita, bukan kita lah, orang lain. Dia kata apa? Orang yang paling cerdik kat dunia sekarang orang Yahudi lah. Betul?
Kan? Pernah kata. Tapi Tuhan kata bodoh. Orang Melayu kata orang Yahudi sekarang cerdik. Siapa yang menguasai ekonomi dunia sekarang? Yahudi. Jadi antara Yahudi dengan Melayu, siapa yang bodoh? Yahudi. Tapi Tuhan kata dia bodoh. Macam mana orang bodoh boleh menguasai ekonomi? Orang Melayu ni cerdik sikit kan? Tapi jadi pembeli je. Lepas tu orang kena GST, kecoh. Boleh tak? Nak faham perkataan bodoh ni. Sebab tu saya tanya tadi, kalau terjemah bahasa Melayu bodoh, tapi apa makna bodoh? Adakah tak pandai mengira? Tak. Orang Yahudi yang Tuhan kata bodoh menguasai ekonomi dunia, yang mengatur Presiden Amerika, siapa dah? Orang Yahudi. Apa bodohnya? Dia bodoh bab akhirat. Macam mana tu? Jadi siapa yang tak ikut, bodoh lah. Jadi kalau anak kita lambat solat, dia baru je dapat 9A, tapi hari tu lambat solat, bodoh ke cerdik? Di sisi kita cerdik. Oh, bodoh juga. Tapi kita kata anak kita malam tu sebab seronok dapat tu, dia tidur lewat. Subuh tu bangun pukul 9. Semalam kita baru heboh satu kampung, anak saya dapat 9A. Kan? Subhanallah. Dia bodoh dalam bahasa Arab. Safih ialah su'ut tasarruf. Dia melakukan sesuatu yang menyalahi hikmah. Sesuatu itu diciptakan. Safih ialah dia melakukan sesuatu yang menyalahi tujuan sesuatu itu diciptakan. Maka dia adalah bodoh ataupun safihun. Dia melakukan sesuatu yang menyalahi tujuan sesuatu itu diciptakan. Kalau dia beli basikal, dia naik, bodoh ke cerdik? Cerdik. Tapi kalau dia beli basikal, dia pikul basikal, bodoh ke cerdik? Sebab apa bodoh? Sebab dia guna basikal tu pada bukan tempat dia. Itulah bodoh. Kita bagi duit, dia beli nasi, dia makan. Cerdik ke bodoh? Cerdik. Kita bagi duit, dia bakar duit tersebut. Cerdik ke bodoh? Bodoh. Kita bagi duit, dia beli roti canai. Cerdik ke bodoh? Cerdik. Kita bagi duit, dia beli rokok. Cerdik ke bodoh? Kuat sikit. Salah guna duit. Duit untuk apa? Tujuan duit ialah untuk membeli benda yang berfaedah untuk diri dia, untuk kebaikan dia kan. Tiba-tiba dia berguna duit untuk benda yang menyalahi tujuan duit diciptakan. Bodoh lah. Jadi bodoh bukan dapat 9E dalam SPM, tak. Bodoh bukan tak pandai mengira. Nabi buta huruf tak? Tapi bodoh ke cerdik? Orang Yahudi pandai tak mengira dan menulis, membaca? Ya, dia menguasai ekonomi dunia. Tapi cerdik ke bodoh? Kenapa dia bodoh? Sebab dia guna mata untuk tengok benda yang memudaratkan dia. Dia guna akal untuk lawan Tuhan yang memudaratkan dia. Memang bodoh. Boleh? Tahu dah bodoh? Dia beli kereta BM, dia pun letak kat depan, dia buat perhiasan. Kan? Dia letak bunga apa semua kan. Cerdik ke bodoh?
Bodoh kan? Lepas tu dia beli baju, dia beli baju yang separuh. Dia pun pakai. Cerdik ke bodoh? Ha? Tapi yang mana kita kata bodoh? Dia beli BM, dia buat perhiasan kat depan, ataupun dia beli baju separuh, dia pakai. Yang mana kita kata orang tu bodoh? Ha? Tak. Secara umum, orang nampak yang mana bodoh? Yang ni, yang pakai baju sekerak ni, dia beli BM, dia pakai. Tapi yang beli BM ni, dia buat BM tu perhiasan depan rumah dia. Dia tak pakai langsung. Tapi dia tetap aurat. Yang mana bodoh? Ha? Apa dia? Tapi orang ramai kata yang mana bodoh? Orang ramai kata yang mana bodoh? BM. Sebab apa? Orang ramai pun bodoh. Faham? Dia tak faham apa makna bodoh. Ha? Yang dapat 9A solat, orang ramai kata bodoh. Yang dapat 9A tak solat, orang ramai kata cerdik. Sebab apa? Sebab dia memang bodoh. Dia tak tahu. Bila dia bodoh, dia tak tahu menilai siapa yang cerdik. Siapa yang tahu menilai orang tu cerdik ataupun tak? Orang yang cerdik. Orang yang cerdik. Itulah mak bapak kadang-kadang anak tu cemerlangkan, bangga dia buat makan, tapi anak dia buta Al-Quran, anak dia solat tak. Orang ni, ya Allah, kesian. Mana satu family tu? Saya tak kata. Tapi itulah hakikatnya. Yang kita tengok, ya Allah, kesiannya. Mak buka aurat, bapak tak pernah pergi masjid. Tiba-tiba anak dapat 9A, dia buat kenduri. Kecoh satu kampung. Kita yang cerdik lah, sebab kita dah tadaburkan. Ya Allah, kesiannya. Tapi kalau perasan lebih pun bodoh juga. Nampak tak? Jadi Tuhan kata orang Yahudi bodoh ni sebab banyak sebab tak? Banyak sebab tak? Ha? Ni dalam ayat ni Tuhan kata akan berkata orang-orang yang bodoh. Apa yang dia kata? Kenapa Muhammad ni dengan puak-puak dia ni tukar kiblat mereka? Itu dia ucapan Tuhan kata dah bodoh dah. Kenapa? Kenapa? Subhanallah. Tengok Tuhan kata apa? Qul. Tuhan suruh Nabi jawab. Kalau orang Yahudi berkata demikian, maka jawab. Qul, katalah, lillahil masyriq. Bagi Allah, milik Allah al-masyriq. Apa makna masyriq? Dia sebenarnya masyriq bukan timur. Kalau mana syuruk. Syuruk apa mana? Terbit. Bukan matahari terbit. Dia syurukus syams, baru matahari terbit. Kalau syuruk saja terbit je. Apa-apa je lah. Tapi kalau tambah mim kat depan, masyriq, mana apa? Tempat terbit. Sujud, perbuatan sujud. Kalau masjid, tempat. Jadi masyriq, terjemah yang tepat sebenarnya apa dia? Ha? Tempat terbit. Tempat terbit apa? Bukan matahari saja, matahari, bulan, bintang, semua terbit di situ. Dan kebetulan tempat terbit itu adalah di sebelah timur. Maka timur itu dipanggil masyriq. Kemudian maghrib pun sama. Maghrib daripada perkataan ghurub. Apa makna ghurub? Ha? Kalau syuruk terbit, kalau ghurub terbenam. Terbenam. Kalau tambah ma kat depan, maghrib, tempat terbenam. Dan kebetulan matahari, bulan, bintang dia terbenam sebelah barat. Kan? Tengok, Tuhan suruh Nabi berhujah dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi tolak kiblat yang Allah dah tukar ke Kaabah, jawab macam ni. Jawab. Jawab apa? Jangan maki, jangan hukum. Jawab secara ilmiah. Apa dia? Lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah timur dan barat. Apa maksud jawapan tu? Faham tak maksud jawapan tu?
Apa maksud yang tersirat daripada jawapan tu? Semua dia punya. Timur dia punya, barat dia punya, Baitul Maqdis dia punya, Masjidil Haram dia punya, utara dia punya, selatan, semua hak dia. Ikut suka dia lah. Faham tak? Kamu hanyalah sebagai kamu punya apa? Kamu punya apa? Kamu tak punya apa-apa. Sehelai rambut yang di kepala kamu pun kamu tak memiliki. Apa bukti? Bila rambut tu nak gugur, kamu boleh tahan? Tak boleh. Bulu mata pun, satu bulu mata pun bukan milik kamu. Kalau dia nak gugur, kamu boleh sambung balik tak? Bila kamu tak memiliki apa-apa dan Allah memiliki segala-galanya, jangan bantahlah. Jangan bantah. Sebab itulah Tuhan kata bodoh. Kan? Kita kalau depan polis kan, bila polis bagi arahan berhenti, kita berhenti tak? Polis kata keluar, kita keluar. Berani tak kita bantah? Polis kata bagi IC, berani bantah? Bagi lesen, siapa kamu? Berani tak jawab? Tak. Semua kita dengar cakap dia kan. Kalau dia kata bagi IC, sekejap, setengah jam, tunggu. Berani cakap? Tak berani kan? Terus kita bagikan. Padahal polis tu memiliki apa? Polis memiliki apa? Pistol. Polis memiliki pistol je. Ada dia memiliki timur dan barat? Ada memiliki kerajaan? Tak ada. Dia ada pistol je. Itu pun kita ada dengar semua. Boleh kata menyarap. Kita menyarap tak? Tiba-tiba Tuhan yang memiliki timur dan barat, Tuhan kata salat. Tak boleh. Bodoh tak? Bodoh tak? Memang bodoh. Memang bodoh. Kalau polis kata bagi IC, kita lawan. Bodoh tak kita? Bodoh lah. Sebab apa? Sebab dia ada pistol. Kita tak ada apa-apa, tiba-tiba kita lawan. Memang bodoh. Kalau engkau perintah polis yang tak ada kuasa, melainkan pistol sahaja pun dikatakan bodoh. Kalau lawan Tuhan yang memiliki timur dan barat, lagi bodoh. Sebab tu Tuhan kata terus as-sufaha. Faham? Ya Allah. Yang buka aurat tu cerdik ke bodoh? Dia naik Chancellor University, Profesor, Doktor. Bodoh ke cerdik? Bodoh. Biar jelas. Kadang-kadang kita kelirukan. Kita tengok orang tu cerdik, Profesor, jawatan besar. Cerdik lah, anak siapa ni? Kita dah tertipu dah. Tuhan kata bodoh. Tak, bukan kita nak mengatakan orang bodoh, tak. Kita berfikir seperti Al-Quran. Kalau Quran kata bodoh, bodohlah. Faham tak? Faham tak? Jangan kita bab solat ikut Quran, bab puasa ikut Quran, tapi bab berfikir tak ikut Al-Quran. Quran kata bodoh, kita kata cerdik. Quran kata orang Yahudi ni bodoh, kita kata orang Yahudi ni cerdik lah, dia kuasa ekonomi dunia. Tak samalah. Itu makna beriman kepada Allah. Bukan setakat beribadat, cara berfikir, cara bercakap, semua ikut Al-Quran. Boleh. Bila budak tu cemerlang kan, dapat 9A, tapi tak solat, kita tahu dia tak solat. Orang kata cerdik, kita jangan kata cerdik. Kalau kita kata cerdik, kita bodoh. Sebab kita kata cerdik kepada orang yang bodoh. Faham? Bukan makna kita kata awak ni walaupun 9A sebenarnya bodoh. Tak percaya buka surah Al-Baqarah. Tak, bukan maksud macam tu. Hati kita kena yakin. Kena yakin. Bila manusia bantah satu je perintah Allah, dia bodoh. Sama seperti orang bantah perintah polis yang hanya ada pistol je. Kita kata bodoh, kenapa lawan polis? Kamu tak ada apa-apa kan? Kan bodoh. Kan? Boleh? Contoh lain, cakap suami, kita lawan, kita tengking, kita angkat suara.
Tapi bila anak kita suruh apa, kita buat je. Mak, masak mak? Baik nak. Mak, cuci baju saya? Baik. Mak, bagi baju saya? Mak, ambil kasut saya? Semua kita ikut. Bodoh tak mak tu? Kenapa kita kata bodoh? Sebab suami lagi berkuasa. Yang anak dia tak ada kuasa, tapi tiba-tiba dia ikut anak. Memang bodoh. Samalah, Tuhan lagi berkuasa. Polis tu tak ada apa. Kalau kita tak dengar cakap pun, paling tinggi apa dia? Dia gari je, tak ada tembak. Dia gari je. Lepas gari masuk apa? Look up. Tapi Tuhan kalau lawan dia buat apa? Masuk neraka. Kenapa kita boleh dengar cakap polis yang hanya boleh menggari dan melokapkan kita, tapi kita tak dengar cakap Tuhan yang boleh menjahanam, meneraka jahanamkan kita? Kan bodoh tu. Tak nampak kan? Kenapa tak nampak? Yalah, tak nampak tu. Tak nampak tu sebab bodoh. Kenapa sebab bodoh tu? Sebab bodoh sebab apa? Tak ada buat Al-Quran. Tak ada buat Al-Quran. Tengok, kalau kita baca Al-Quran dan kita tadabbur, kenapa tu kata bodoh? Kita berfikir, kita pun carikan. Lama-lama jadi cerdik lah. Tapi kalau saya qulu sufaha, 4 harakah boleh, 6 tak boleh. Bodoh ke cerdik? Dia bodoh, cerdik lah bab tajwid tu. Tapi kenapa Tuhan kata sufaha? Mana saya tahu. Subhanallah. Cuba buka surah. Tak payah buka surah lah, surah Baqarah juga. Ayat 78. Jumpa? Jumpa? Tuhan kata apa? Wa minhum, tengok, Tuhan nak beritahu. Wa minhum, ada di kalangan mereka. Siapa mereka? Orang Yahudi lah, ahli kitab. Ummiyuna. Buta huruf. Sebenarnya buta huruf di sini apa maksud dia? Yang kita tahu, buta huruf tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tapi sebenarnya bukan. Bila kita tadabbur, baru kita tahu. Okey, saya lupa dah poin. Betul. Yang kita tahu, salah satu sifat Nabi ummiyu, kan? Sebab Nabi betul-betul tak tahu membaca dan tak tahu menulis. Tapi di sini bukan Tuhan nak beritahu orang Yahudi yang tak tahu membaca, tak tahu menulis. Tak. Tadabburnya apa dia? Selepas tu Tuhan bagi tahu. Wa minhum ummiyuna. Sebab apa buta huruf? La ya'lamunal kitab. Mereka tidak mengetahui isi kandungan kitab. Tuhan tak kata mereka tak baca. Kalau sepatutnya buta huruf, Tuhan kata apa selepas tu? La yaqra'unal kitab. Tak. Bukan masalah mereka tak tahu membaca, tak. Tapi mereka la ya'lamun. Mereka tak tahu isi kandungan kitab. Makna mereka baca tak? Mereka baca. Mereka boleh baca tak? Kalau boleh baca dan mereka baca, kenapa Tuhan kata ummiyun? Tadabbur tu. Kenapa Tuhan kata ummiyun? Dia baca tapi suka macam orang tak dia tak faham. Orang yang buta huruf, dia tahu tak dalam kitab? Tak tahulah, sebab dia tak membaca. Kenapa dia tak baca? Sebab dia buta huruf. Yang kawan ni tahu tak membaca? Tahu. Tapi tahu tak apa yang dia baca? Tak.
maka hasilnya sama tak dengan orang buta huruf? Sama. Jadi Tuhan nak beritahu, siapa yang baca tapi tak tahu apa-apa, sebiji orang buta huruf, sama, hasilnya sama. Subhanallah. Jadi sekarang Tuhan nak cela orang yang tak tahu membaca, tak tahu menuliskan. Tuhan nak cela orang yang tak tahu isi kitab, tak faham. Nampak? Tadi safih, sufaha. Sekarang ummiyun. Macam-macam Tuhan sebut. Tuhan gelarkan orang-orang yang Yahudi. Semuanya punca tak tahu. Bila tak tahu, dia bangkang. Dia bangkang siapa ni? Allah yang memiliki timur dan barat. Bodoh. Kita kalau anak kita baca belajar sejarah, belajar 2-3 butir buku tapi tak faham, kita kata apa? Bodoh. Lepas tu kita tukar guru lain, tak faham juga. Tukar lagi guru lain, sampai 4-5 orang guru, 4-5 biji buku, tapi tak faham, kita kata apa? Bodoh kan? Betul tak? Tapi bila kita sendiri baca Quran dah 50 tahun tak faham, kita rasa apa? Cerdik ke? Ha? Rasa apa? Makcik rasa apa? Bagus. Tu bagus. Bila kita rasa kita bodoh, mana kita dah cerdik tu. Bila kita bodoh tapi rasa cerdik, masih bodoh. Dia betul-betul bodoh sebab tak faham je. Sekarang kita dah faham tak? Saya qulu sufa. Faham? Cerdik lah tu. Cerdik. Jadi Quran ni sebenarnya turun untuk siapa? Walaupun sebab asalnya untuk Yahudi, tapi pengajaran untuk kita. Bila kita rasa ayat ni kena pada aku, masa tu kita tadabbur. Masa tu kita cerdik. Kita guna akal untuk faham ayat Allah. Dan kita rasa ayat itu dia tuju kepada kita. Kemudian dia kata apa selepas tu? Ayat 78 tu. Ayat 78. Mereka tidak tahu apa-apa dalam kitab illa amaniyah, kecuali angan-angan, cerita-cerita dongeng yang tak ada sebut pun dalam kitab. Wa inhum, dan tidaklah mereka illa yazunnun. Zon apa dah? Tengok. Kenapa mereka sangka? Orang sangka ni sebab apa dia suka sangka-sangka? Saya rasalah. Kenapa? Sebab dia tak ada ilmu. Orang yang ada ilmu, dia tak sangka, dia yakin. Memang macam tu kan. Bila dia sangka, dia tak ada ilmu. Apa sebab dia tak ada ilmu? Sebab la ya'lamun, mereka tak tahu. Kenapa mereka tak tahu? Adakah sebab tak membaca? Tak. Sebab tidak tadabbur. Faham? Boleh? Ni kalau saya tanya, Quran baca kan? Baca kan? Okey. Ada tak kisah Nabi berperang dalam Al-Quran? Nabi yang sebelum Nabi Muhammad. Ada tak? Ada. Kisah apa? Nabi Daud kan? Dan ketua pasukan tentera Islam nama apa? Ketua tentera yang kafir nama Jalut. Kemudian akhirnya siapa yang menang? Talut. Siapa yang bunuh Jalut? Yang jawab sebelah sini. Sebelah sini kan tak jawab. Zuhud. Rendah diri. Ada tak hukum potong tangan dalam Al-Quran? Pasal ada ustaz. Itu sangka lah tu. Sangka. Kenapa sangka? Sebab tak tahu. Kenapa tak tahu? Sebab dia baca saja. Tak, bukan masalah. Tak, dah baca tak ayat tu? Dah, berkali-kali kan. Bukan sekali. Kalau kita khatam 10 kali, kita khatam ayat tu yang pencuri kena potong tangan 10 kali lah. Tapi kita ada kok. Sangkalah tu. Kenapa tak tadabbur?
Sama tak? Ada tak cerita dalam Quran? Ustaz ni nak tanya saja je. Ada tak cerita dalam Quran malaikat mengajar ilmu sihir? Ada. Nama apa malaikat tu? Harut dan Marut. Pada zaman siapa tu? Nabi Sulaiman. Pasal apa malaikat tu? Sihir tu benda yang tak baik, yang mensyirikkan Allah. Kenapa malaikat pula mengajar ilmu sihir? Untuk? Itu okey lah tu. Bukan ummiyun. Tapi kalau tanya makcik-makcik yang duk selalu tadarrus, duk khatam Quran, yang buat pulut kuning tu, saya tanya tak boleh jawab tu. Tak boleh jawab. Sebab apa? Ummiyun. Subhanallah. Okey, boleh seronok tak ada buat Al-Quran, walaupun kena atas kepala kan. Betul. Tak, saya bukan nak perkenal orang. Tak, saya jangan salah faham. Ustaz ni nak perkenal orang. Tak, saya nak biar kita rasa bila Allah cakap, Allah tuju pada kita. Saya pun terasa. Saya bukan faham semua. Ada lagi banyak ayat saya tak faham. Kisah Nabi Sulaiman, tungkak dia dimakan ulat apa semua, ada lagi saya tak faham. Tak apalah, dalam proses. Yang penting kita sentiasa belajar dan tadabbur. Jangan tak belajar langsung. Umur 70 baca juga, umur 80 taranum lagi, kan? Gigi dah tak ada, nak betul tajwid lagi. Bila nak tadabbur? Kalau imam baca salah je, terus dia, apalah imam ni, yang dia tu ummiyun, kan? Saya pergi Kelantan, yang trip yang kelima di Davao. Lepas tu saya pergi ke Kota Baru. Saya pergi ziarah kawan saya, anak Tok Guru. Hari Ahad lepas. Jadi dekat rumah Tok Guru tu ada simpang 4 kan, traffic light tu, jalan nak pergi ke rumah Tok Guru. Tak pernah pergi. Tak pernah. Siapa pernah pergi? Tak apalah. Jadi daripada simpang 4 tu nak ke rumah Tok Guru tak jauh lah, lebih kurang 2-3 km je. Tepi tu sebelah kanan ada tempat jual buah-buah dan ada satu restoran. Orang daripada Rusia. Kahwin 2. Dia katanya dah ada kat misal 7 tahun, tapi dia buka restoran tu dah lebih kurang 2 tahun. Dia kahwin 2 isteri, dua-dua daripada Rusia, dan duduk satu rumah, dan semua bekerja. Dia bawa anak sekali, semua bekerja kat restoran tu, dan adalah budak Melayu pekerja. Jadi lepas maghrib saya pergi makan dengan anak Tok Guru. Kemudian azan Isya, token restoran yang Rusia tu dia pergi solat Isya. Saya pun habis makan, saya pergilah solat. Tengok yang solat siapa dia? Dia seorang je. Saya dengar daripada luar, dia baca kuat, bacaan macam orang Melayu, sedap, makhraj pun betul. Saya ingat dia ada solat Jumaat, tengok dia seorang solat Isya. Kemudian saya dengan anak Tok Guru jadi makmum. Subhanallah, orang sekitar tu ramai yang sedang berjual beli, yang duk tunggu kedai pun, tunggu pelanggan pun ada, yang ada kedai dobi siap pakai kopiah tapi tak pergi solat. Subhanallah, tengok Tuhan bagi kepada orang Rusia tu, dia cari rezeki dan dia cari hidayat. Dua dia dapat. Rezeki pun dapat, restoran dia maju, kemudian hidayat pun dapat. Tapi orang Melayu yang kat situ, dia cari rezeki. Tuhan bagi rezeki je lah. Surah tepi jalan je. Dan rumah Tok Guru bukan jauh, dekat je. Kemudian di Kelantan ni banyak kelas agama, tapi dia tak cari hidayat, tak dapat hidayat, walaupun surah tepi jalan. Nampak? Kalau orang tak faham, dia kata apa? Apalah orang Rusia ni merempak cari rezeki di negeri kita. Tengok orang kita kan rajin berusaha kan. Tapi sebenarnya siapa yang bodoh? Siapa yang bodoh? Orang kita. Dia cerdik kan.
rezeki Allah dia jumpa, dan lebih mahal daripada itu dia jumpa hidayah. Masuk waktu dia tinggal restoran, dia pergi. Subhanallah. Nampak? Jadi hidayah ni dia tak kira di mana. Siapa nak Tuhan bagi. Daripada hujung Rusia jumpa hidayah kat sini. Tapi kalau duduk tepi rumah tak guru, tepi masjid pun, kalau tak cari, hidayah tak datang. Betul? Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi macam mana cara nak jawab? Bila Allah pertikaikan salah satu, sebenarnya ayat ni Tuhan nak ajar Nabi dan kita semua menjawab kepada orang yang mengingkari perintah Allah. Apa cara menjawabnya? Ha? Makna apa tu? Bila Allah perintah apa saja, sebab dia Tuhan. Orang tanya kenapa Allah suruh tutup aurat, kita tak tahu sebab. Jawab aja, sebab dia Tuhan. Kamu hamba dan dia memiliki apa saja, kamu tak memiliki apa sahaja. Dengarlah cakap dia. Kamu tak ada pilihan sebab kamu tak memiliki apa-apa. Boleh? Kalau kita tahu sebab lah. Kalau tahu hikmah sebab, bagi tahu. Kalau tak tahu, itulah sebab-sebab yang paling besar dan utama. Dia perintah sebab dia Tuhan. Kita wajib dengar sebab kita hamba. Habis cerita. Okey. Kemudian yahdi man yasha. Dia memberi hidayah man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Okey. Yahdi, Allah memberi hidayah. Hidayah apa ni Allah bagi? Hidayah ada dua kan? Hidayah ada dua. Pertama hidayah apa? Ilmu. Hidayah ilmu ataupun dilalah. Yang kedua hidayah taufiq, iaitu hidayah apa? Allah memberi taufik supaya kita beramal dengan apa yang kita tahu. Apa yang kita berilmu, Allah bagi taufik, maka kita pun beramal. Itu hidayah taufik. Jadi dalam ayat ni, yahdi man yasha, Allah memberi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Hidayah apa ni? Taufik. Hidayah ilmu dan taufik sekali. Siapa dia yang Allah bagi hidayah ni? Man yasha, siapa yang dia kehendaki. Adakah kita tak ada pilihan? Tapi ayat ni, yang Tuhan kehendaki, Allah bagi hidayah. Seolah macam kita tak ada pilihan. Terserah pada Allah. Kalau Allah tak nak, tak dapatlah hidayah. Tak. Macam orang Rusia tadilah. Dia cari hidayah. Allah bagi tak? Jadi ayat ni supaya makna dia lengkap. Allah memberi hidayah kepada siapa yang nak hidayah. Allah memberi hidayah kepada siapa yang nak dan mencari hidayah. Dan sebaliknya, Allah akan menyesatkan manusia siapa yang nak sesat. Ayat ini juga menunjukkan hidayah itu adalah hak mutlak Allah. Hidayah hak mutlak Allah. Hidayah hanya di tangan Allah. Manusia tak boleh bagi hidayah. Dia macam rezeki kan? Rezeki hak siapa? Hak Allah, hak mutlak Allah. Dan Allah bagi rezeki kepada siapa? Siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki ni? Siapa yang mencari? Betul? Sebab itulah orang kafir bila mencari rezeki, Allah bagi tak? Allah bagi. Orang kafir lagi bersungguh-sungguh, lagi bekerja keras, maka Allah lagi banyak bagi.
Dan Allah bagi hidayat siapa yang kehendaki kepada siratim mustaqim. Sirat mana jalan, saya pernah sebut. Sirat ni mana jalan yang luas dan tak lurus, mustaqim. Sirat saja tu maksud dia jalan yang luas dan selesa. Maknanya siapa yang masuk Islam dia rasa lapang je. Sebab apa? Jalan dia luas. Kita bila masuk highway dengan jalan kampung, mana kita rasa lega dan selesa? Highway. Tapi highway sebelah Thailand lah. Kat sini serabut juga kan. Jalan kena bayar tol, lepas tu jalan jam pula. Tapi terpaksa tak ada pilihan. Okey, mustaqim makna dia lurus. Kenapa Tuhan sebut lurus? Tadabburnya apa? Kenapa? Yalah, lurus tu tak bengkok. Mana putih tidak hitam kan. Tapi kenapa Tuhan bagi tahu jalannya lurus? Ada maksud yang tersirat Tuhan nak bagi tahu. Kenapa senang? Sebab lurus. Tuhan nak bagi tahu bila lurus kamu cepat sampailah sebab dia lurus. Yang kedua apa dia? Bila lurus pasti sampai, mesti sampai. Sebab dia tak ada menyimpang kanan, menyimpang kiri, pasti sampai. Itu mana mustaqim. Itu yang Tuhan nak bagi tahu. Kalau kita tadabbur lah. Kalau tak tadabbur, jalannya lurus je lah. Kenapa Tuhan sebut lurus? Lurus je lah. Banyak soal ni. Ada tak lebuh raya yang bengkak-bengkok? Ada? Mana ada? Tak ada. Sebab tujuan lebuh raya apa dia? Tujuan dibuat lebuh raya supaya cepat sampai. Maka mesti dia buat lurus. Maka sama juga Islam ni, Tuhan nak kita sampai ke syurga. Dan supaya mesti sampai dan cepat sampai, Tuhan jadikan jalan ke syurga lurus. Apa makna lurus? Lurus ialah ikut Quran hadis, luruslah. Bila kita ada ikut Quran, ada ikut bid'ah, itu tak lurus, dia tak sampai. Okey, habis ayat 143. Wa kadzalika, dan seperti itu juga, seperti apa ni? Seperti kami dah tukarkan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah, yang kamu redha, yang kamu suka, maka begitu juga ja'alnakum, kami jadikan kamu ummatan wasata, satu umat yang wasat. Apa makna? Kalau terjemah bahasa Melayu, pertengahan. Apa makna pertengahan? Apa makna sederhana? Apa makna tidak ekstrim? Tak, saya tak faham. Tengah-tengah tu apa maksud? Apa makna sederhana? Kalau makan, sederhana apa dia? Tidak banyak, tidak sikit. Tapi kalau agama, sederhana apa maksud? Kalau salat, jangan banyak sangat, jangan sikit sangat. Macam tu. Sesuai dengan kemampuan. Ada orang perasan dia tak mampu, sebenarnya dia mampu. Ustaz, saya tak mampulah bangun malam. Memang tak. Padahal dia boleh pun kan? Subhanallah. Okey, wasata. Dia kalau tanya orang UMNO, dia boleh jawab ni. Sebab ada slogan dia wasatiyah kan. Wasatiyah daripada wasata lah. Tak tahu, mungkin dia tadabbur ayat ni kot. Wasat dalam bahasa Arab ialah adlun, adil. Wasat dalam bahasa Arab ialah adlun, adil. Okey. Apa pula makna adil?
Oh, tanya keadilan pula. Patut Islam tanya PAS pula kan? Adalah 10 jawapan. Dia adil kata ulama ialah man istaqama ala dinihi, orang yang ikut agamanya dengan lurus, maka dia adalah adil. Istiqamah mana istiqamah, dia ikut perintah Allah kemudian istiqamah, maka dia adalah adil. Dan bila dia adil, dia adalah wasat. Boleh? Jadi kalau orang tanya umat wasatiyah apa dah? Umat yang ikut agama dengan betul. Ikut agama dengan betul. Kalau dia solat tapi buka aurat, wasat tak? Tak, itu tak adil. Wasat mana adil? Adil maknanya ikut agama yang betul. Dia solat, dia tutup aurat tapi dia mengumpat, wasat tak? Tak. Sebab tu Nabi kata wanita yang solat malam banyak, sedekah banyak, puasa banyak tapi menyakiti jiran, bukan wasat, bukan adil, ahli neraka. Nampak? Jadi wasat ni buat semua perintah agama dengan betul, daripada Quran dan daripada sunnah. Dia puasa dah haji dah, dia tutup aurat dah, tapi lepas mati dia buat tahlil arwah, wasat tak? Wasat tak? Tak. Kenapa? Sebab tak ikut agama yang betul. Agama yang betul tak ada tahlil arwah. Jadi wasat ni semua sekali, jangan pilih-pilih. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi, berapa harakah? 6 harakah. Apa mana kafah? Subhanallah. Apa mana keseluruhan? Jangan pilih-pilih lah. Bab solat kamu ikut Nabi kan, bab puasa ikut Nabi, bab haji ikut Nabi, tapi bab bila kematian tak ikut. Tak, itu bukan wasat, itu bukan adil. Adil mesti lurus, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Yang Nabi buat, yang Nabi tinggal. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tok Guru ni Aziz wasat tak? Wasat. Dia ikut semua. Sebelum mati dia pesan jangan tahlil, sebab dia ummatan wasatiyah. Dia isteri dia tutup aurat kan. Cara pendidikan anak ikut Quran dan sunnah, wasat. Cara memerintah ikut sunnah. Bila lepas mati pun ikut sunnah. Itu makna ummatan wasata. Boleh? Boleh ke tak boleh? Tak, kalau tak boleh balik pada tadi lah, sama ada sufaha ataupun ummiyun. Orang Yahudi dia bantah satu je, dia soal apa dah? Kenapa nak tukar-tukar kiblat ni? Itu je, Tuhan kata apa? Sufaha. Samalah kita, tok guru kita dengan Nabi, siapa lebih cerdik? Nabi. Tiba-tiba kita ikut orang yang kurang cerdik, jadi kita ni cerdik ke tak? Tak cerdik lah. Apa susah sangatnya? Bila dengar berita kematian, kalau ummatan wasatah apa dia? Doa. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa wasi' qabrahu. Itu ummatan wasatah. Tapi kalau bukan ummatan wasatah, Al-Fatihah. Kan? Oh, susah tu. Susah. Sebab tu lepas ni Tuhan bagi tahu ayat apa dah? Aku tukar kiblat ni tidak lain tidak bukan melainkan nak uji je. Nak uji siapa ikut Nabi, siapa tak ikut. Dan pertukaran kiblat tu sangat berat. Sangat berat. Walaupun nampak palingkan dada je, tapi bila tak beriman, bila tak cinta Allah dan Rasul, benda yang mudah jadi berat.
Boleh. Okey. Tuhan kata wa kadzalika ja'alnakum, kami jadikan kamu ummatan wasata, umat yang adil. Kalau terjemah pertengahan tak berapa tepat. Sederhana tak berapa tepat. Umat yang lurus ikut ajaran agama Quran dan Sunnah. Untuk apa ni? Litakunu syuhada, supaya kamu menjadi syuhada. Syuhada jamak. Kalau seorang syahid, saksi. Supaya kamu ni, siapa kamu ni? Siapa kamu? Ummatan wasata, yang betul-betul ikut ajaran agama dan sunnah Nabi. Supaya kamu akhirnya menjadi saksi ala nas, kepada manusia. Macam mana tu? Di mana kita akan jadi saksi ni? Ada ahli tafsir mengatakan di akhirat Allah akan tanya para Nabi dahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Allah tanya, kamu sampai tak risalah kepada umat kamu? Semua para Nabi jawab, ya. Tuhan pun tanya, siapa yang boleh jadi saksi bahawa kamu telah sampaikan umat Nabi Muhammad? Lalu ditanya pada umat Nabi Muhammad, betul tak Nabi Musa telah sampaikan risalah? Betul, kami menjadi saksi. Dari mana kamu tahu? Kita pernah jumpa tak Nabi Musa? Kita pernah tengok tak Nabi Musa pergi ceramah? Tak. Habis macam mana saksi tu? Quran cerita kisah Nabi Musa berdakwah, kisah Nabi Nuh berdakwah, semua tu adalah sebagai saksi. Kita akan jadi saksi. Bila, subhanallah, tengok Tuhan nak angkat umat Nabi Muhammad. Bila Tuhan percaya kita sebagai saksi, itu sebagai tanda apa? Oh, orang yang jadi saksi ni orang yang hebat lah, orang yang boleh dipercayai. Kalau suka menipu, boleh jadi saksi tak? Tak boleh, tak boleh. Jadi umat Nabi Muhammad layak menjadi saksi, tapi syarat menjadi saksi apa dia? Ummatan wasata. Apa ummatan wasata? Ikut semua. Ikut semua. Yang wasatiyah tu semua mengarut. Kan mengarut. Bulan puasa dia anjur majlis tilawah. Habis puasa raya dia sambut majlis sambutan raya, kan? Kecoh, menari sana. Lepas tu dah tak cukup, dia panggil K-pop, kan? Kemudian dia kata kitalah ummatan wasatiyah. Jadi orang Melayu yang memang bodoh pun percaya, ni baru betul. Sebab apa? Bodoh. Susah. Sebenarnya bukan susah, tapi kita yang menyusahkan. Islam tak payah buat tahlil, kita buat, kan? Yang mudah buat ke tak buat? Tak buat. Yang jimat kos buat ke tak buat? Tak buat. Kita yang menyusahkan. Ni, kalau lepas solat, lepas salam, kita sapu muka, kan? Kalau ummatan wasata, dia buat apa? Tak sapu. Mana lebih mudah, sapu ke tak sapu? Tak sapu. Jimat tenaga, kan? Jimat masa. Tapi kenapa kita sapu? Tengok, Tok Guru bukan Nabi. Ummatan wasatan ikut Quran dan Sunnah. Bagus hujah tu. Ada kata, ada pendapat mengatakan sapu muka sebab dulu Nabi solat atas pasir. Bila solat atas pasir, melekat pasir, lalu Nabi sapu. Jadi Nabi sapu apa? Pasir. Kita ada solat atas pasir tak? Tak. Ada pasir tak melekat kat muka? Habis kenapa nak sapu? Lah, Nabi sapu pasir, sunnah Nabi sapu pasir. Kita ada pasir ke tak? Kalau betul lah hadis tu pun tak betul. Lagi satu Ustaz, ada ini Ustaz jugalah cakap bila kita lalu, macam kita dalam perjalanan ke mana-mana, kita lalu nampak perkuburan,
baca Al-Fatihah sedekah kepada ahli kubur, itu betul tidak? Tak betul. Tak payah apa apa. Tak payah. Tak. Nabi ajar hadis sahih, bila pergi ke kubur bagi salam. Salam tu sebenarnya doa pada si mati. Assalamualaikum ya ahlad diyari wa inna insyaallah bikum lahikun. Yaghfirullahu lana wa lakum. Itu doa. Semoga Allah ampunkan dosa kami dan dosa kamu. Kami pun akan masuk kubur juga. Nanti kalau kami minta ampun untuk kamu, bila kami mati orang lain pula minta ampun. Itu hadis sahih. Boleh? Fatihah tak? Kita berjalan dalam berkereta, kita pergi Johor ke mana, kita nampak kubur gitu, katanya baca Fatihah. Tak betul. Tak ada dalil. Tak payah buat. Tak ada. Itu bukan ummatan wasatah. Itu wasatiyah. Ha? Okey. Boleh? Subhanallah. Boleh ke? Boleh apa ni? Jangan sapu muka. Ha? Itulah kena ummatan wasata, ialah man istaqama ala dinihi. Siapa yang beristiqamah atas agamanya, dan agama tu hanya datang daripada Allah dan Rasul sahaja. Ummatan wasatan ialah, ummatan wasatan juga ialah umat yang buat dosa kemudian bertaubat. Kalau umat tak buat dosa, itu bukan ummatan wasatah. Nabi sebut dalam satu hadis, kalau kamu tak buat dosa, apa Tuhan buat pada kamu? Hadis sahih, Nabi kata kalau kamu semua tak buat dosa, Allah matikan kamu semua. Dan Allah akan cipta makhluk yang baru yang buat dosa, kemudian minta ampun pada Allah, kemudian Allah ampunkan dosanya. Tengok Tuhan Nabi nak betulkan mindset kita. Dosa tu bukan masalah. Selagi mana kita manusia, kita pasti buat dosa. Tapi yang masalah apa dia? Buat dosa tak bertaubat, buat dosa tak rasa bersalah. Itu masalah. Kan? Tak, dia ada dosa ni ada dua. Satu dosa kecil, yang kedua dosa besar. Dosa kecil ni Nabi dah beritahukan akan terpadam dengan amal soleh. Tak payah istighfar, tak payah salat taubat, tak payah bertaubat, cukup dengan amal soleh terpadam. Contoh apa dia? Contohlah kita dosa kecil, kita makan nasi tumpah kan, kita tak kutip, dosa tu, dosa. Kita masak lebih kan, kita dah tahu dah semalam dah lebih, minggu lepas dah lebih, dah setahun lebih, tapi kita masak lebih juga, berdosa tu, dosa. Tapi lepas masak, lepas membazir tu, kita pun ambil wuduk, maka gugurlah dosa. Tak payah astagfirullah, tak payah salat taubat, tak payah bertaubat. Okey? Lepas tu kita ambil wuduk, kita pun pergi masjid. Satu langkah gugur lagi dosa. Kemudian lepas salat kita baca pula zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dosa kita sebanyak buih di laut pun terpadam. Boleh? Itu dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, kena bertaubat. Salat sunat taubat hanya hukum dia sunat. Kalau kita dah bertaubat betul-betul, apa dah? Taubat kerana Allah, tinggal dosa tu, menyesal, berazam tak buat, maka taubat kita telah diterima walaupun tak salat sunat taubat. Tapi kalau dia tak tahu itu dosa, dia apakan juga. Kalau dia tak tahu itu dosa, Macam si lupa tak titik kan, dia tak ambil sebab kisah pun. ummiyun lah tu. Tak, dia sebenar kalau ada akal dia waras.
Nasi tu rezeki. Nasi tu rezeki. Dia kalau dia bagi duit pada anak dia 50 sen, anak dia campak, dia marah tak? Marah. Kenapa 50 sen anak dia campak dia marah? Dia makan tumpah, bukan sekali kan, dan mungkin banyak kali. Nilai dia sebenarnya lebih mahal daripada 50 sen. Kenapa dia tak marah pada diri sendiri? Mana akal dia dah? Sufaha. Dosa tu diampun tak bila dia Tak. Sebab itulah Tuhan sebut syaitan ni, antara kerja syaitan tahu tak? Tahu kerja syaitan? Pernah baca senarai tugas syaitan? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan innama, kalau belajar bahasa Arab apa dia? Hanya selah. Tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Apa dia kerja syaitan? Satu je. Ya'murukum bis-su'. Dia sentiasa suruh kamu bisu. Su ni dosa kecil. Wal fahsya, dosa besar. Okey, persoalan. Dosa kecil ni syaitan tahu tak? Akan terpadam dengan amal soleh. Syaitan tahu tak? Mana tahu syaitan tak tahu? Macam pernah berhubung dengan syaitan, Subhanallah, syaitan cukup cekap. Syaitan tahu. Dosa kecil kita terpadam dengan amal soleh. Kita ambil wuduk, terpadam. Kita berjalan pergi masjid, terpadam. Okey? Syaitan tahu. Kalau syaitan tahu, kenapa dia suruh juga kita buat dosa kecil? Kan kerja sia-sia. Dia suruh kita membazir. Lepas tu dia tahu bila kita ambil wuduk, terpadam dosa tu. Itu kan kerja sia-sia. Kalau dah faham, jawablah soalan. Syaitan cukup cekak. Dia syaitan ni pakar. Pakar apa dia? Pakar dosa kecil. Dia tahu bila manusia buat dosa kecil sekali, dua kali, akhirnya hati dia keras. Kan Nabi kata, bila buat dosa melekat satu titik hitam. Akhir sekali hati dia jadi keras. Bila hati keras, dia buat ibadat pun, ibadat dia tak ada kualiti. Bila tak ada kualiti, ibadat tu tak boleh menghapuskan dosa kecil. Faham? Satu. Yang kedua, bila dosa kecil dilakukan berterusan, syaitan juga tahu dia akan jadi dosa besar. Bila dosa besar, amalan soleh tak boleh menghapuskan dosa besar. Faham? Sikit je membazir, tapi dah 10 tahun dia jadi dosa besar. Hati jadi keras kan. Orang tegur pun kutik tu, alah tak apalah, sikit je. Dia bantah pula kan. Itu dah hati keras lah tu. Boleh? Masuk bilik air setengah jam. Akal masih ada kan? Tukang sihir Fir'aun. Kita dengan tukang sihir Fir'aun, mana lebih keras hati? Itu perasaan tu. Memang betul tukang sihir lah, sebab dia syirik. Tapi bila dia tengok mukjizat kan, bila dia hati memang dah keras, dah mati dah. Bukan setakat keras, dah mati, syirik, kufur. Tapi bila dia tengok mukjizat, dia berfikir, akal dia berfungsi. Waras. Ini bukan sihir. Ini pasti ada sesuatu ni, iaitu Allah. Bila dia berfikir, Allah buka hati dia, dia pun bertobat. Boleh. Dia yang mati tak boleh hidup, apa dia? Yang mati tak boleh hidup, apa dia? Contoh pokok lah. Pokok kalau mati boleh hidup tak? Tak boleh. Buat apa pun tak boleh hidup. Manusia kalau mati boleh hidup. Hati kalau mati boleh hidup tak? Boleh. Boleh. Sahabat-sahabat Nabi semua hati mati tu sebelum masuk Islam. Umar semua hati mati.
Sebab itulah ilmu ni dia hidayah bukan sebab ilmu, bukan sebab utama ilmu. Ilmu memang syarat nak dapat hidayah, tapi bukan sebab kerana ilmu mesti dapat hidayah. Buktinya dalam Quran Tuhan banyak cela orang berilmu ke orang yang jahil. Orang berilmu. Bila ada rasa cintakan dunia, cintakan nafsu, ilmu setakat di bibir je lah. Allah tak buka pintu hati untuk beramal. Tuhan kata apa? Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, takut pada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa saja kebaikan yang datang daripada Allah dan Rasul, maka hasilnya apa dia? Fasanu yassiruhu lil yusra. Allah permudahkan segala amal soleh, jadi mudah. Tapi syaratnya kena beriman dulu kepada Allah. Jadi bukan makna hati mati ataupun hati keras kita tak boleh bertobat. Ramai manusia yang kufur kepada Allah, tapi bila dia berfikir, dia merenung, dia tadabbur, dia jumpa hidayah. Okey, boleh ha? Kemudian Tuhan kata apa? Begitulah kami jadikan kamu satu umat yang wasat, untuk kamu menjadi saksi kepada manusia, wa yakuna rasul, dan supaya Rasul pula, iaitu Nabi Muhammad, menjadi saksi pula ke atas kamu. Bila Nabi menjadi saksi? Di pada mahsyar. Bila Allah tanya kita, risalah sampai tak pada kamu? Sampai. Siapa jadi saksi? Nabi. Nabi kata, ya, aku telah sampaikan risalah. Dan bila Nabi jadi saksi bahawa risalah telah disampaikan, kita ada alasan tak? Tak ada. Dan satu ketika Nabi suruh Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran, kan? Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, Quran diturunkan kepada engkau, engkau lebih mahir, engkau lebih pakar tentang Al-Quran. Sepatut yang pakar, yang mahir baca kepada yang kurang mahir. Kenapa aku pula baca? Apa jawapan Nabi? Inni uhibbu an asma'a al-Quran. Aku suka, hobi aku suka dengan Al-Quran. Bacalah. Abdullah bin Mas'ud bacalah daripada surah An-Nisa sampai ayat 41. Cuba buka surah An-Nisa. Ayat 41. Cuba. Tuhan kata apa? Fakaifa, maka bagaimanakah, iza ji'na, apabila kami mendatangkan min kulli ummatin, daripada setiap umat, bisyahidin, saksi. Setiap umat Nabi Ibrahim kami bawa seorang saksi. Siapa saksi dia? Nabi mereka lah. Dan umat Nabi Nuh kami bawa seorang saksi, iaitu Nabi Nuh. Dan waji'na bika, dan akhirnya kami bawa engkau sebagai saksi kepada umat engkau. Apa maksud dia? Nabi akan jadi saksi, aku dah sampai risalah, tapi kamu tak beriman, kan? Masuk neraka. Jadi manusia tu bila tak beriman masuk neraka. Siapa yang mengesahkan dia tak beriman? Nabi. Bila sampai ayat ni, Nabi kata pada Abdullah bin Mas'ud, hasbuka. Hasbuka apa dia? Cukup. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, fa iza ainahu sallallahu alaihi wasallam tazrifani, maka tiba-tiba dua mata Nabi mengalir air mata.
Kenapa? Kenapa Nabi menangis? Nabi berfikir macam mana dia nak hadapi suasana, nak menjadi saksi kepada umatnya yang akan dibakar dalam neraka. Dia tak sampai hati. Jadi dia tak boleh dengar dah ayat Quran, cukup setakat tu. Tengok Nabi memikirkan umat dia bukan setakat kat dunia, tapi sampai di akhirat. Okey, kemudian wama ja'alna, dan tidak kami jadikan qiblah allati kunta 'alaiha, yang engkau menghadapkannya, illa, melainkan lina'lama. Tuhan beritahu sebab apa Tuhan tukar kiblat ni. Apa sebab? Banyak sebab tak? Tak, satu sebab je. Lina'lama, sebabnya supaya kami dapat tahu man yattabi'u ar-rasul, siapa yang ikut rasul, mimman yang qalibu ala aqibaih, daripada orang yang berpaling tak ikut Nabi. Okey, ikut. Apa makna ikut? Ikut kalau dalam perbuatan, apa dah? Macam kita ikut imam lah. Imam buat apa pun kita ikut kan. Imam tersalah pun kita ikut. Itu makna ikut. Kalau kita ikut kereta orang, makna kita duduk belakang dia lah. Kalau dia berhenti, kita jalan juga. Ikut tak? Tak. Itu bukan ikut. Dia berhenti, kita berhenti. Dia jalan, kita jalan. Itu makna ikut. Okey. Jadi tujuan yang paling besar dan utama Allah tukar kiblat satu je. Apa dia? Nak tahu, nak tengok siapa yang ikut Nabi ni. Hidup adalah ujian. Wa in kanat, dan tidaklah ia tu apa dah? Pertukaran kiblat itu adalah ia, pertukaran kiblat itu adalah lakabirah. Lakabirah apa dia? Amat besar dan berat. Walaupun dari segi fizikal apa dia? Berpaling badan sahaja, tapi Tuhan kata dia sangat besar dan berat. Illa, kecuali alal ladzina hadallah, kecuali orang yang Allah bagi hidayah. Hidayah apa? Hidayah ilmu dan taufik. Nampak? Kenapa jadi berat ni? Nak palingkan badan pun jadi berat. Kenapa? Sebab hatilah. Soalnya hati. Bila hati tak cinta Allah, apa saja Allah cakap, apa saja Nabi buat, tak rasa nak ikut. Boleh? Dan benda tu akan menjadi ringan dan mudah kepada siapa? Yang Allah bagi hidayah kepadanya. Bila Allah bagi hidayah, benda yang berat pun jadi senang. Kalau Allah tak bagi hidayah, benda yang ringan pun menjadi susah. Ni. Ni. Siapa muka kan? Mudah tak nak tinggal? Apa perlu kita buat untuk tak nak sapu muka? Tangan duduk sini kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nak ikut Nabi perlu buat apa? Tak payah buat apa-apa. Tapi ikut nafsu, kena angkat kan? Tapi kita buat yang mana? Yang susah, yang berat tu kita buat. Kenapa? Sebab bila tak cinta Allah, tak cinta Nabi, yang berat pun jadi mudah je. Ustaz, automatik Ustaz. Kenapa tak boleh jawab Ustaz? Ya Allah, lagi mudah rupa-rupa. Tak payah bergerak. Bila letak Nabi kat depan, lepas salah je ingat Nabi tak siapa, tak balik. Itulah cinta. Berdoa. Lepas doa pun ada dua hadis yang Nabi sapu muka selepas berdoa, tapi dua-dua hadis dhaif. Angkat tangan ada hadis sahih.
Angkat tanganlah berdoa, tak salah. Tapi lepas berdoa tak payah sapu. Ustaz, orang semua sapu. Tok guru saya tu serban dia besar, Ustaz. Payahlah. Sebab tu Tuhan kata apa? Pertukaran kiblat tu sangat berat. Sangat berat. Kecuali Allah bagi hidayah. Bila Allah bagi hidayah, walaupun kita dah buat 50 tahun, senang je tinggal. Tak, saya dulu tak payah cerita lah. Kak, sapu muka dah berapa lama dah? Lepas salam. Berapa? Umur berapa sekarang? 6. Makna sapu muka 60 lah. Mana dia takkan beranak terus solat. Tolak umur balik. Katalah 20 tahun. Baru kita solat betul, katalah umur 20 kan. Jadi sekarang 60. 60 ke 70? Mana? Dah sapu muka berapa tahun? 48 tahun. 48 tahun. Kalau letak Nabi kat depan, nak tinggal 48 tahun jadi mudah je. Tapi kalau ada dalam kepala ni, dalam kepala apa dah? Tok guru buat, orang ramai buat, tok imam buat, payah. Letak Allah dan Rasul, fattabi'uni. Bila kita ikut Nabi, dapat apa? Dapat apa? Yuhibbukumullah. Bila kamu ikut Nabi, yuhibbukumullah. Allah ampun, Allah cintakan kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, ya Allah. Dua dapat bila ikut Nabi. Satu, cinta Allah. Yang kedua, Allah ampun dosa. Tak payah istighfar. Ikut Nabi. Bila lepas salat, letak Allah cinta dan Allah ampun dosa. Nak apa lagi? Kalau ikut Tok Guru dapat apa? Tok Guru bagi berapa sen? Tak, saya dulu pun sekarang pun kita fikirkan bila dah baca doa ke, sapu muka tu seolah-olah itu adalah tamat. Tamat apa ni? Masih hidup tak mati. Bayang. Bayang kita tamat kita tu tamat lah, maknanya kita dah buat dah. Dan kita baca doa makan. Okey. Tadi Tuhan cakap dalam ayat yang kita belajar, Allah tukar kiblat untuk uji kan? Untuk uji. Uji tu apa yang Tuhan nak tengok? Siapa ikut Nabi kan? Okey, Nabi kata apa? Solat bermula dengan takbir dan berakhir dengan taslim. Solat berakhir dengan salam, bukan dengan sapu muka. Tengok berkat lagi. Jadi yang Nabi buat tak berkat? Itu sebelum ikut kelas tadabbur. Okey, alhamdulillah. Tak, betul. Saya cakap ni, walaupun ramai yang tak setuju, saya tengok air muka dah tahu dah. Saya cakap ni sebab apa? Saya nak amalan kita semua diterima oleh Allah. Allah tak akan terima kecuali amalan kita mesti sama. Man yattabi'. Tuhan tak kata siapa yang belajar sirah Nabi, siapa yang sambut maulid Nabi, tak. Siapa yang ikut. Nabi tak sapulah. Lepas berdoa, Nabi tak sapu, tak payahlah. Ustaz nak cakap apa pun bagi dalil. Kalau kamu tak dalil, kenapa berani sangat ni? Kamu lebih pandai pada Nabi ke? Bawalah ustaz mana pun. Ada tak dalil hadis sahih lepas salat Nabi sapu muka, macam makcik cakap tadi kan? Adalah hadis tu, tapi saya tak pasti sahih ke tak. Itu pun sebab apa Nabi sapu? Sebab masa tu hujan dan bumbung masjid Nabi daripada pelepah tamar. Bila pelepah tamar, kemudian lantai pula pasir. Hujan turun, apa jadi pasir? Basah. Bila basah, Nabi sujud, lekatlah pasir. Jadi bila lekat pasir, Nabi sapu. Nabi sapu ada sebab. Masjid kita pasir ke? Tak. Nabi sapu sekali tu je. Dalam hadis sekali tu. Yang kita 5 kali sehari ni banyak mana pasir tu? Salam? Tak. Salam? Lepas tu habislah. Kenapa? Ada apa kat muka?
Tak, kalau gatal garu. Kalau ada benda kat muka, sapu. Kan? Itu biasalah. Kalau tak ada apa-apa, kan? Salah. Nabi kata, bila dua orang berjumpa, dia berjabat tangan. Kan? Maka Nabi kata apa? Dosa kedua-duanya gugur sehingga dia lepas. Nabi tak sebut sehingga dia lepas dan dia sapu. Tak ada. Tak ada. Habis nak letak mana? Nak letak mana Ustaz? Lepas salah. Ikut kamu lah letak kamu pun. Nak masuk poket ke? Lepas sembahyang Ustaz. Dan semua lepas sembahyang ada terlibatnya. Dia soft dia tu dia akan seorang-seorang bersalam sampai habis. Hukum ni macam mana? Hukum dia bukan sunnah lah. Di mana-mana masjid, boleh kata hampir semua masjid, lepas solat, lepas zikir, lepas doa, dia bersalam kan, berbaris kan. Tak, bukan sunnah Nabi. Nabi tak pernah buat. Saya nak tanya, Nabi solat 5 waktu tak berjemaah? Sahabat-sahabat solat 5 waktu tak? Dan lepas solat, Nabi boleh tak nak bersalam dengan sahabat? Boleh tak? Ada tak yang menghalang Nabi daripada bersalam? Tak ada. Tak ada. Tapi Nabi bersalam tak? Tak. Siapa lebih cerdik? Nabi ke Pak Imam? Ha? Nabi. Jadi nak ikut orang cerdik ke nak ikut orang yang kurang cerdik? Okey. Kalau mengaku tak cerdik, bagus. Sekarang dah cerdik kan? Belum. Tak. Kalau kita ikut sunnah Nabi, cerdik. Kalau tak ikut, memang tak cerdik. Sampai ke mati tak? Tak apalah. Sekarang dah tahu kan? Tapi Nabi ada tak minum air bangun dia pagi lepas sapu muka? Kata abang tu Tu ada. letak apa tu, Masuk air ke hidung dan keluarga. dia tak minum air. Ada? Minum Ada. Itu bangun pagi, bukan lepas solat. bangun pagi. Tapi Ustaz macam bila lepas sembahyang berjemaah bila kita salam, rasa-rasanya itu jadi salah ke Ustaz? Kita macam kan salam tu menggugurkan dosa. Jadi kita bersahabat. Tak, saya nak tanya, yang cakap gugur dosa tu siapa dia? Yang cakap gugur dosa tu siapa dia? Nabi. Nabi sendiri cakap kan? Nabi salam tak lepas solat? Jangan lebih pandai daripada Nabi pula. Nabi sendiri cakap bersalam, berjabat tangan, gugur dosa. Tapi Nabi tak berjabat tangan lepas solat. Bila berjabat tangan? Bila mula berjumpa. Ini jumpa 5 kali sehari, Ustaz. Mungkin masa dulu nak segera masa perang itu tak tahu. Perang apa pula? Ialah masa zaman Nabi. Tak. Kalau kita nak berjabat tangan, pergi masjid, mula-mula jumpa, berjabat tangan. Sunnah. Mula-mula jumpa, tapi tak bersalam juga. Kadang-kadang selisih bau, senyum pun tak, bagi salam pun tak. Jabat tangan jauh sekali. Sebenarnya sunnah. Bila mula-mula jumpa masuk masjid, senyum, bagi salam, jabat tangan. Itu sunnah. Tak buat pula. Dah buat sudahlah, cukup lah. Susah. Sebab tu Tuhan kata apa? Berat. Kecuali Allah bagi hidayah. Bila Allah bagi hidayah, senang je kita nak tinggal amalan-amalan yang tak sama dengan Nabi. Dia tak digalakkan, kata ulama, tak digalakkan cium tangan. Cukup. Salah. Kalau mak bapak tak apa, sebagai dia banyak kelebihan. Okey. Boleh? Dia kadang-kadang lepas solat, yang bersalam kan, berbaris kan. Mana lebih mudah? Tak bersalam, tak berbaris, dengan berbaris dan bersalam. Mana lebih mudah? Tidak tak kenal Ustaz. Bila dah semayang awal-awal kau kenal lah. Tidak lepas semayang tak. Okey, saya nak tanya. Kak, dengar dulu soalan. Kak, bila bersalam, setiap kali lepas salat, Kak kenal seorang-seorang ke? Kenal seorang-seorang? Pandang muka Tak kenal tak? tak ada. Tengok. Tadi kata erat silaturahim. Nak erat silaturahim, asas dia mesti kenal. Sebab tu Nabi
Lepas solat Nabi tak bersalam, tapi Nabi kenal seorang-seorang tak sahabat? Oh, sahabat-sahabat bila kenal sahabat yang miskin, apa sahabat yang kaya buat? Dia bagi bantuan. Dan Nabi ni yang tak bersalam dengan sahabat, lepas solat bila datang sahabat meminta, Nabi bagi tak? Pernah tak Nabi tak bagi? Tak. Kita ni bersalam ni, tiap-tiap kali lepas solat bersalam. Kalau orang minta, bagi ke tak? Semua orang minta, bagi ke tak? Tadi kata erat hubungan silaturahim. Sebab itulah agama tak boleh pakai akal. Bila kita kata bersalam lepas solat, mengerat hubungan silaturahim, kita dah pakai akal. Tak. Erat hubungan silaturahim ikut cara Nabi. Sebab itulah sahabat yang bergaduh di Madinah, Aus dan Khazraj, berperang kan? Tapi akhirnya Nabi dapat eratkan hubungan silaturahim. Cara apa? Bersalam dengan solat, lepas solat? Tak. Nabi bagi faham kita adalah satu agama. Kita adalah satu Tuhan. Kita adalah satu Al-Quran. Hidup mesti bersaudara. Akhir sekali, sahabat sanggup bagi apa? Harta. Sanggup bagi isteri. Kita bersalam tiap-tiap kali dah 50 tahun. Orang minta sedikit, itulah malah bekerja. Hati tu tak sayang. Hati tak sayang. Kita kasih Ustaz, tapi orang tu nak baik, nak bagi balik pada kita tu janji kan. Tak baginya. Tengok, itu salam tu. Itu salam tu. Kadang-kadang macam mana kita nak ubah sikap orang kadang-kadang. Tak ikut cara Nabi. Ikut cara Nabi. Ajak dia kelas tadabbur. Bila dia faham agama, tak payah bersalam. Dia akan sayang pada kita. Percayalah. Dia sayang bukan sebab bersalah lepas solat. Sayang bila ikut Al-Quran dan hadis. Ummatan wasata. Sebelum solat. Bila mula jumpa, ya. Lagi pula, bila kita salam lepas solat, kita tak rasa sayang. Sebab kita macam ni kan. Dia jadi adat. Kadang-kadang tak tengok kan, betul? Makcik pun tahu. Tapi buat juga. Ujung jari je, tahu pun. Kalau nak erat hubungan silaturahim, apa dia? Pegang betul-betul, tengok mata kan. Apa khabar? Ini macam kereta api. Zoom. Tak senggol kan? Tak senggol. Tak jalan. Nak tanya satu Ustaz. Kalau macam dah biasa kita, Apa dia? Tanya Ustaz tu, bila dah bersalam tu, dia salam. Lepas bersalam letak. Tak payahlah. TV tu Ya. Sejak bila rujukan kita TV-nya? Ni TV mana ni? Dia rujukan kita Quran dan hadis. TV tak pernah masuk dalam senarai rujukan. Itu yang keluar roti jala tu buat rujuk TV dia tu. Apa dia? tanya macam kita dah biasa di masjid, bila habis sembahyang salam satu-satu orang sampai habis. Jadi sekarang kita dah dengar macam tak dapat apa. Kita nak ubah, tak nak bersalam, nanti sombong. Jangan fikir nanti orang kata sombong. Jangan buat aja. Tak, kita lepas solat, kita berzikir, lepas tu baliklah. Lepas tu bila kita nak pergi solat pula, jumpa orang tu kan, salam. Itu lebih mengeratkan. Sebab apa? Kita salam betul-betul, tengok mata dia ini selisih, tak senggolkan. Macam kita lepas sembahyang isyak, kita tak ada duduk zikir lagi, kita ada apa ni, habis itu semua berdiri, salam atau balik. Jadi kalau kita tak nak salam, balik dah. Baliklah. Kalau betul kita sayang pada dia, pergilah ziarah dia, betul tak? Ini rumah tak pernah pergi, masalah dia tak pernah tahu. Pergilah jalan, bawa gulai ke, apa khabar, anak macam mana, ada masalah tak, boleh tak saya bantu? Itu silaturahim. Ini silaturahim salah lepas solat, tapi tak pernah tanya khabar. Kawan tu mungkin tak ada duit, mungkin beras habis. Boleh? Boleh ke makcik? Boleh. buat juga tak, tapi orang yang tertentu satu. Satu apa tu? Satu orang, seorang yang kita nak bagi sedekah tu seorang je, orang yang tertentu, tapi bulan-bulan bagi kat dia. Sebab dia bermasalah. Tak adalah ramai. Ramai orang bermasalah. Yalah ramai, kita tak mampu kita ambil satu seorang. Okey, tak apalah.
Buat setakat yang mampu. Okey, boleh ha? Kita sambung ayat ni. Ayat ni kita sambung minggu depan, insya-Allah. Dah habis ke ayat ni? Oh, sikit lagi. Apa dia? Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyudhi' akan mensia-siakan imanakum, iman kamu. Kenapa? Kenapa? Apa maksud Allah tidak akan sia-siakan iman kamu? Apa maksud iman? Iman ialah solat. Tengok pentingnya solat sehingga Tuhan kata iman. Iaitu orang Yahudi bila ditukar kiblat, dia pernah provoke orang Islam. Apa dia? Dia kata yang kamu solat dulu, yang menghadap Baitul Maqdis, sia-sia. Allah tak terima. Sebab apa? Kiblat salah. Maka Allah nak kabul balik. Allah kata apa? Allah tak akan sia-siakan solat kamu. Tapi solat Tuhan ibaratkan sebagai iman. Sebab solat tiang agama. Dan bila tinggal solat, mana dia tidak ada iman. Okey? Kemudian wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah dengan manusia la rauf. Apa ni rauf? Maha? Dia terjemah apa? Dia kata apa? Ha? Pengasih, ada penyantun. Kemudian rahim dia terjemah pula penyayang. Dia dalam bahasa rauf ni lebih detail, lebih khusus daripada rahim. Kalau sebut berasingnya lah. Kalau sebut rauf dan rahim dalam satu ayat mesti ada beza. Apa dia? Rauf ni Allah bukan setakat kesian pada kita bagi nikmat, tapi Allah elakkan musibah. Rahim ni Allah bagi nikmat tapi tak elak musibah. Kalau disebut dua-dualah. Tapi kalau disebut rahim saja, dia merangkumi semua sekali. Allah bagi nikmat dan elakkan musibah. Boleh? Jadi rauf lebih apa dia panggil? Lebih detail daripada rahim. Jadi maksud dia, kenapa Allah nak sia-siakan amalan kamu yang kamu menghadap ke Baitul Maqdis sebelum ini? Kenapa? Sedangkan Allah tu Maha Rauf dan Maha Rahim. Okey, boleh ya? InsyaAllah. Ada soalan tak? Pengajaran kita bagi akan datang insyaAllah. Susah nak jawab. Sebenarnya secara umum ulama-ulama dunia termasuklah Dr. Yusuf Qardawi dah bagi tahu bahawa IS ni adalah satu gerakan yang menggunakan nama Islam untuk menghancurkan Islam. Tak, nama Islam. Dia menggunakan Islam, maka namanya Islam dan slogannya Islam, slogannya Negara Khilafah Islamiyah. Tapi sebenarnya dia hanya menggunakan Islam untuk menghancurkan Islam. Sebab itulah tindakan dia sedikit pun tak menggambarkan akhlak orang yang beriman. Dia sembelih, dia bunuh siapa saja yang tak sama sefikrah dengan dia. Dia hancurkan, dia makna tindakan dia menggambarkan dia adalah orang yang ekstrim. Itu bukan ajaran Islam. IS. Tak, itu subhanallah, Tuhan dah bagi tahu dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman. Ini Tuhan nak cakap pada orang beriman. Kalau kamu beriman, dengar. Apa dia? Bila datang berita kepada kamu daripada orang fasik. TV tu fasik lah tu kita tak tahu. Kan? Maka fatabayyanu, wajib kamu cek dulu. Apa bukti?
Kalau kita terima, kita buat dosa. Satu dosa apa dah? Mengingkari perintah Allah. Allah kata cek, kita terus terima dan percaya. Dosa. Dua dosa. Satu, dosa tak cek. Yang kedua, dosa menuduh orang tanpa bukti. Dosa besar. Jadi selagi tak ada bukti, kita wajib tolak berita tu. Walaupun yang bercakap adalah ustaz, wajib kita tolak. Sebab perintah Allah kena cek dulu. Kalau tak ada, delete. Lagi pula tak ada kaitan dengan kita. Kenapa kita nak percaya? Tak ada kaitan dengan kita. Kewajipan kita apa dah? Ikut apa yang Allah cakap dalam Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada politik. Dia IS ni dia sekejap je kan. Baru je muncul, tiba-tiba dapat menguasai kawasan yang banyak. Dengan bilangan tentera dia ramai, senjata yang canggih. Pasti ada di belakang dia orang yang ketiga. Tentera, siapa dia? Kuasa besar Amerika, Iran, Syiah, Israel, semua di belakang IS. Dia kalau Amerika nak hancurkan IS ni sekejap je. Sekarang IS dia merebak pergi ke Yaman. Ya, dia tak guna nama IS, dia pun ada strategi. Dia guna nama Hausiyun ni puak Syiah. Ada dalam video puak Syiah ni, dia masuk masjid, dia rosakkan Quran apa semua. Dan sebab itulah Saudi, walaupun Saudi bukan betul sepenuh pun, tapi Saudi bekerjasama dengan sebelah negara pergi serang Yaman. Sebab dia tahu perancangan Syiah nak masuk Mekah dan Madinah melalui Yaman. Bila dapat kuasai Yaman, dia akan masuk pula Saudi dan akhirnya dia tawan Mekah dan Madinah. Sebab tu Saudi ambil tindakan segera pergi serang Yaman. Tapi dia belakang Saudi ke Amerika? Ha? Amerika di belakang Saudi. Tak, sekarang ada berbeza lah sikit sejak Raja Salman naik. Ada berbeza sikit. Betul, di belakang Saudi Amerika, tapi bukan sepenuhnya Saudi ikut Amerika. Tambah-tambah Raja sekarang, Raja Salman. Tak apalah, kita bukan nak kata Saudi betul, bukan nak kata IS salah, tapi yang penting apa dia? Siapa saja yang tak ikut Quran dan Sunnah, termasuklah cara berdakwah, maka dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Walaupun dia guna nama Islam. Ha? Nah, dia kroni, bukan Dajjal. Dajjal belum datang lagi. Kroni Dajjal. Ha? Okey. Cukup kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anti fajaza